saya begitulah, kalau awak buat orang, awak kasih 1,000, tak payahlah lagi saya nak kasih apa voucher ke. Orang negeri kadang-kadang bila dapat voucher, orang dapat voucher lah, tapi dia bayar sebenarnya dia bayar duit dia. Ya tak, jadi kita ni tak nak voucher-voucher apa, kita kasihlah dengan harga yang murah, awak dapat save $1,000 dua orang. Alhamdulillah. Lebih baik daripada kita kasih potongan harga. Betul tak nak potong-potong tapi harga tinggi. Buat apa ya tuan-tuan ya? Baik kita turun potong harga, haji dah murah je. Boleh tengok, boleh banding. Cek daripada A sampai Z siapa lebih murah. Alhamdulillah. Jadi tak boleh cakap lah apa-apa lagi nak kasih lagi diskaun-diskaun. Tapi memang diskaun banyak dah. Ya, jadi boleh juga kita usah maaf lah. Saya boleh diritkan awak harga-harga semua. Awak tengoklah harga kita. Kalau orang taruh harga lebih 1,000, dia bolehlah kasih diskaun 500. Pasal harganya 1,000, awak lagi rugi lagi 500. Jadi kita dapat hotel yang sama, tempat yang sama, bimbingan yang sama, aktiviti yang menarik dengan harga yang aman menjimatkan. Itu sajalah ya. Sebab kita nak bantu para jemaah untuk menunaikan haji kepada Allah. Haji tahun ni kalau awak tengok boleh sampai 14,000-15,000 lah tuan-tuan kalau awak kelas-kelas itu satu orang berapa, 2 orang berapa, 3 orang. Lepas tu kita nak kurangkan. Kalau boleh bayar kurang, kenapa nak bayar dulu? Baik. Perbezaan ibadah haji dan umrah. Apa bezanya haji dan umrah Ustaz? Ya? Haji itu boleh dikerjakan dalam bulan-bulan haji sahaja, iaitu mulai 1 Syawal hingga naik fajar 10 Dzulhijjah. Maknanya kalau awak nak niatkan haji jemaah, awak boleh niatkan ulangi daripada 1 Syawal. Ada orang-orang Indonesia ni dia tak dapat kuota sebab dekat Indonesia awak satu kali daftar 10 tahun awak kena tunggu. Jadi diorang tak sabar. Diorang nak pergi dekat Mekah, diorang dah pergi, lepas tu diorang hilang. Pergi rumah saudara-saudara kat sana, orang-orang dekat Mekah, orang Indonesia, dia duduk kat sana sampai bulan haji. Sebab nak lompat, nak langkah, jadi kalau balik kena penjara seminggu, terus pulang tak ke sini, ke negara mereka. Itulah, mereka berani-berani ya. Pasal nak tunggu 10 tahun tak mati. Jadi dia cakap, aku dah pergi, aku dah pergi. Jadi diorang pergilah haji. Diorang pergi haji duduk daripada waktu bulan Ramadan sebab tu susah kalau orang Indonesia nak pergi bulan Ramadan pasal banyak yang lain. Pasal diorang begini untuk siap untuk sampai haji. Jadi sedangkan visa boleh 2 minggu saja duduk di sana. Untuk Indonesia, untuk Singapura 1 bulan. Boleh 1 bulan saja duduk, tapi diorang duduk sampai 5 bulan. Sebab aku tak dapat kota, jadi diorang duduk, diorang buat kota sendiri. Ya tak? Bukan kota sendiri, kota sendiri. Ya tak? Jadi diorang dah duduk, dah tinggal kat sana, jatuhkan niat haji pada 1 Dzulhijjah. Kalau mereka nak, kalau ada mereka boleh jatuhkan niat bila-bila sebelum sampai 10 Dzulhijjah. Ya tak? Jadi orang jatuhkan niat sebelum masuk Arafah, dan jatuh niat saja pun niat haji dan ihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Manakala umrah boleh dikerjakan pada bila-bila masa sepanjang tahun kecuali bagi orang-orang yang ihram dengan haji. Ya, dalam ihram dengan haji, umrah tidak ada wukuf di padang Arafah atau bermalam di Muzdalifah, sedang juga melontar jamrah di Mina. Manakala haji sebaliknya. Jadi haji juga sebaliknya, ada wukuf di Arafah, ada bermalam di Muzdalifah, ada melontar jamrah di Mina. Manakala haji pula haji ada, umrah pula sebaliknya, tak ada Muzdalifah, tak ada lontar jamrah, tak ada Arafah. Tapi awak dibawa ziarah di sekitar kota Mekah untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Ya tak? Ya, jadi bila awak nampak Mina tu datang tertarik dah. Biasa jemaah-jemaah bila tengok khemah-khemah kat Mina, ya Allah, bila aku dapat datang ke sini, subhanallah. Ya, dengan apa tu lautan manusia. Ya, memuja ada banyak awak korban untuk suami, banyak korban untuk sendiri, untuk anak. Sekarang berkorban untuk diri awak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tak, nanti kita nak balik macam mana? Ada orang tanya, kalau awak balik agak-agak sekarang, balik tu bahasa halus dah. Kalau ahlan wa sahlan wa jalan sekarang ni agak-agak Allah redha. Cukup tak amalan? Jadi inilah yang dinamakan jihad. Jihad dan nafsu kita. Sebenarnya orang yang pergi haji ni, jihad apa tak? Jihad manusia tak besar. Badan pun tak besar. Jihad perasaan orang. Tinggal anak, tinggal suami, tinggal isteri. Dia tak semata-mata kerana Allah dan Rasul dia. Baik. Kita lihat saja. Dari segi sejarah, ibadah haji ialah syariat yang dibawa oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai memperbaharui
mengarungi dan menyambung ajaran-ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ibadah haji mula diwajibkan ke atas umat Islam pada tahun yang ke-6 Hijriah mengikut haul yang masyhur, iaitu pada turunnya ayat yang ke-97 surah Al-Quran yang bermaksud, dan Allah Ta'ala mewajibkan manusia walillahi ala nas hijjul bait, ya, atau mengerjakan haji, mengunjungi Baitullah, iaitu siapa yang mampu dan berkuasa sampai kepadanya, dan sesiapa yang kufur dan ingkar kewajiban haji itu, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan tidak berhajat kepada sesuatu pun daripada sekalian makhluk. Ya, itulah tentang sikap haji. Makna haji ini adalah satu benda yang wajib. Sebab itu kata Nabi SAW, siapa yang ada kelapangan, Allah panjangkan usia, lapangkan rezeki, tapi tak mahu juga ya mengerjakan ibadah haji, aku takut dia mati sebagai orang yang Yahudi atau Nasrani. Sebab tu ada orang yang cakap sampai ke saya, Ustaz, buat apa nak pergi haji mahal, kalau meninggal murah 2,000. Kata, iyalah, walaupun 2,000, tetapi tak sama kalau awak yang pergi sendiri. Betul ke tak betul, tuan-tuan? Iyalah, walaupun baik hati lebih baik dari tak dia lah. Ada orang tu 1,000 pun nak mahal. Dia kata ada orang kasih 1,000. Saya kata 1,000 mayat bangun pun tak boleh pergi lah. Saya kata kalau terbang pun tak ada. Iyalah, maaf lah. Bukan mudah kadang-kadang orang sedang minta, tapi macam mana dengan orang berhikmah? Kita satu orang satu nama, bukan satu orang 20 nama. Satu orang satu nama, satu orang satu badan. Khidmat dah kena bayar berapa? Duduk berhari-hari, makan, minum, hotel tu macam mana? Dia orang kan nak buat orang haji. Jadi begitulah, awak mesti hati-hati. Jangan main nampak murah saja, ya, terus awak pergi, awak kena tengok orang tu siapa yang buat ni, buatnya macam mana. Kita kalau nak kasih orang sempurna buat, biarlah kita sempurnakan, cukupkan makan dan pakainya. Sebab dekat sana mahal barang-barangnya. Wallahu a'lam bissawab. Dia belanja dekat Saudi tu macam belanja dekat Singapura, kurang lebih ya. Pasal barang-barang semua mahal, jadi awak kena sesuaikan dengan harga lah. Wallahu a'lam. Rasulullah bersama-sama lebih kurang 1,500 orang telah berangkat ke Mekah untuk menunaikan fardu haji, tetapi tidak dapat mengerjakannya kerana telah dihalang oleh orang-orang kafir Quraisy. Hinggalah mewujudnya satu perjanjian yang dinamakan perjanjian Hudaibiyah. Ya tak? Jadi pada satu ketika Rasulullah dia rindu nak balik pergi ke Mekah, dan dia pun utuslah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, ya, diangkat, dilantik untuk menjadi dia punya apa, utusan pergi ke Mekah, minta izin kita nak masuk. Tapi orang Mekah nak bila nampak Uthman datang, dia pun perangkap Uthman, dan Uthman pun ditahan. Ya, dalam perjalanan Rasulullah dengan sahabat-sahabat sampai ke Mesir Hudaybiyah, tempat orang jatuhkan mikat, Rasulullah tengok dia tak balik-balik. Sekali sahabat-sahabat pun nak marah, ya Rasulullah, Uthman tak pulang-pulang, utusan mana boleh diapakan. Jadi mereka pun bersumpah setia di satu pokok di sana, satu batang pokok. Dekat situlah bawah pokok itu Rasulullah berbaikat dengan sahabat-sahabat, allazi bay'uka tahta syajarah. Mereka berbaikat atau berjanji sumpah setia, mereka tak akan pulang ke Madinah selagi mana mereka belum dapat Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Uthman adalah anak menantu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mereka dah bersumpah setia, orang kafir Quraisy pun dengar yang orang-orang Islam dah tekad, sama ada kau mati atau aku yang mati. Ya, jadi orang kafir Quraisy bila dah tahu orang Islam dah mengamuk, mereka mula dah reda, dan mereka pun menerima kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dengan apa? Dengan perjanjian. Inilah perjanjian yang mereka katakan perjanjian yang berasal. Ya, orang Islam kalau datang dekat orang-orang kafir untuk kembali ke agama nenek moyang, mereka boleh diterima. Kalau orang kafir datang kepada Nabi Muhammad untuk memeluk ajaran Islam, mereka mesti dihantar balik ke negeri mereka. Ya, jadi para sahabat tak setuju, tapi Nabi setuju. Tapi mereka boleh ziarah tahun depan datang ke Mekah. Dan mereka juga bolehlah apa orang kata berdakwah ya kepada penduduk-penduduk yang lain selain daripada Mekah. Jadi mereka pun bersetujulah, ada kebebasan, ada bincang senjata lah. Jadi mula dari situlah Islam makin berkembang sampailah kisah pembukaan kota Mekah pada yang kita tahu ke-10 Hijriah. Ya, dari situlah orang Islam akhirnya menguasai kota Mekah dan menguasai kota Madinah Al-Munawwarah dan melaksanakan haji yang terakhir Rasulullah SAW terpaku dalam 3 bulan Nabi meninggal dunia. Perjanjian itu membuka jalan bagi perkembangan Islam, di mana tahun berikutnya tahun yang ke-7 Hijrah Rasulullah telah mengerjakan umrah bersama 2,000 orang umat Islam. Tahun 9 Hijrah barulah ibadah haji. Tahun 9 ya barulah dapat dikerjakan manakala Rasulullah mengarahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengetuai 300 orang umat Islam mengerjakan ibadah haji.